Budak-budak tak ada duit pun dia bagi, dia tulis atas kertas, dia buatkan. Kau dah lupa asal usul kau dulu ni. Dulu masa belajar dulu, mana kau ada duit, tapi kau bagi hadiah macam mana? Dah lupa asal usul. Baru awak puji sikit, dah lupa asal usul. Ini bawa hantar rempang, dia mati terus. Sana sini sempit lah, kalau nak balik payah. Kau ambil kursi tu. Dah on. Kursi tu letak dekat sikit supaya kipas tu terasa. Ni terasa marah, tak terasa kipas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Salam perjuangan, salam penuh kasih sayang pada anda dan juga semua pejuang-pejuang di Rempang, pejuang-pejuang Melayu Islam di Rempang yang sedang berjuang untuk mempertahankan hak mereka, tanah mereka. Allahu Akbar. Inilah kisah dan sudah beratus tahun yang melibatkan perjalanan orang Melayu. Allahu Akbar, di seluruh Nusantara ni. Allahu Akbar. Kita kat Malaysia sedang disibukkan dengan harga barang naik. Jangan sampai kita tak nampak perjuangan anak-anak bangsa kita, keluarga kita, saudara kita yang berkongsi dengan kalimah yang sama, la ilaha illallah, yang berkongsi bangsa yang sama dengan kita. Kita berikan mereka kekuatan dengan doa. Mudah-mudahan Allah ilhamkan mereka jalan keluar daripada segala kesulitan ini. Allah menzahirkan kasih sayang Allah kepada pejuang-pejuang Islam bangsa Melayu di Rempang, insya-Allah. Bagi mereka yang tak tahu betapa jauh anda daripada isu-isu besar yang melanda orang Melayu Nusantara. Subhanallah, mudah-mudahan Allah juga beri hidayah kepada sang penguasa, mereka yang ada kuasa, untuk tidak mengambil tindakan ke atas pemilik peribumi ini, mereka yang mendiami kampung-kampung tua di Rempang. Ini susul galur sama kita, datuk nenek moyang kita susul galur yang sama. Allahu Akbar. Jadi salam perjuangan untuk anda. Mungkin suara saya tak sampai sana, tapi saya yakin doa-doa kami akan sampai ke sana, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, tolong jangan berhenti mendoakan sahabat-sahabat kaum keluarga kita, bangsa kita yang sedang mempertahankan hak mereka. Mereka berjuang atas kebenaran, Mereka berjuang atas hak mereka. Mereka berada di tempat yang benar. Maka marilah kita merasai sedikit kesakitan mereka. Kita merasai kesusahan mereka. Kita berkongsi penderitaan mereka. Jangan sampai nanti kita melalui perkara yang sama, kemudian kita tertanya, mana pergi orang Melayu di seluruh dunia? Mana pergi orang Melayu Nusantara? Kamu biarkan kami kesorangan, kamu biarkan kami bersendirian. Nampak? Kita boleh lalui pada bila-bila masa. Atas kalimah yang sama, la ilaha illallah, kita doakan mereka. Sebab itulah senjata orang mukmin. Al-doa silahul mu'min. Senjata orang mukmin adalah doa. Jadi kita doakan sahabat-sahabat kita di Rempang. Tuan-tuan, kamu hilang kereta, kamu hilang rumah, kamu mungkin rumah terbakar. Berapa ramai orang kat Malaysia rumah terbakar? Nampak tak? Kamu hilang kerja dan sebagainya. Bayangkan ada sekelompok rumpun Melayu yang berada di Rempang, di Bantam. Bantam. Sedang diuji dengan hujan besar. Mereka sedang diusir daripada tanah mereka sendiri. Ini bukan soal kita mencampuri urusan negara orang. Ini bangsa kita. Ini saudara kita. Dan tuntutan Nabi SAW ke atas kita. Memikirkan tentang perjuangan Islam.
Kan kita cakap sembang banyak, doa tak boleh. Doa. Kita mana doa kita? Setidak-tidaknya kita doakan perjuangan mereka. Kan? Kita doakan mereka supaya diberi ilham, diberi kekuatan, diberi ketabahan. Saya tak sampai hati melihat ibu-ibu kita, mak-mak kita di Rempang menangis. Tak sampai hati tuan-tuan. Tengok sebab mak-mak kita, serumpun sebangsa kita. Allahu Akbar. Nak pertahankan tanah mereka. Allahu Akbar. Jadi kita doakan mereka diberi kekuatan. Kita ingat kita kat Malaysia ni banyak ujian, mereka lebih besar ujian ni. Ujian kita barang naik, masih ada masa, masih ada ruang, tak boleh makan nasi, kita ada mi goreng, kita ada mi rebus, kita ada mi macam-macam mi. Mereka nak makan pun tak ada selera tuan-tuan. Tanah mereka dirampas, rumah dirobohkan contohnya. Apa yang nak dipertahankan ni? Tanah mereka, perjuangan nenek moyang mereka. Mereka ni semua susu galur dengan kita lah. Sejarah yang panjang. Kalau orang Melaka ni sejarahnya cukup panjang. Nusantara, Kepulauan Riau. Memang ada hubung kait dengan pejuang-pejuang daripada zaman Hang Tuah lagi. Di zaman Osmaniyah, kekuatan Islam di bumi Turki. Allahu Akbar, subhanallah. Ini semua ada susu galur nenek moyang kita. Pahlawan-pahlawan terbilang, pelaut-pelaut yang cemerlang. Cuba dipadam oleh penjajah. Cuba dipadam oleh mereka yang menjajah kita. Sampai anak bangsa kita memikir kita ni bangsa Melayu yang bodoh. Bangsa Melayu yang ketinggalan. Kalau kita kat Malaysia, kita suka pandang bangsa lain lebih maju. Kita pandang bangsa Melayu lebih hebat. Kita terlupa nenek moyang kita. Allahu Akbar. Nenek moyang kita sebenarnya adalah mereka-mereka ni mewarisi kehebatan yang ditinggalkan Nabi SAW oleh para sahabat. Hebat tuan-tuan. Tapi kita tenggelam dengan sejarah yang dipadam. Kita nampak kita ni bodoh. Kita nampak kita tak pandai. Kita nampak kita ni bingai. Kita nampak kita ketinggalan. Tidak sebenarnya. Kita ni hebat. Satu bangsa yang sangat hebat. Tapi kita, Allahu Akbar, tenggelam. Tuan-tuan, ingat pesan bahasa pejuang-pejuang Melayu satu ketika dulu. Ini juga diguna pakai oleh pemimpin Islam di bumi Turki. Risau tengok umat hari ini. Risau tengok umat Islam hari ini. Tadi saya minum, ada satu pemilik kedai tu, dia bising harga barang naik. Dia kata ni, saya kata bang, apa pun politik kan, ia tetap sama. Sebab apa? Sebab kita tak diberi kekuatan oleh Allah. Sebab masjid masih kosong. Tak usah cerita banyak. Harga barang naik apa, siapa pun jadi pemimpin, memang harga akan barang naik. Memang akan dimainkan oleh mereka-mereka yang berkuasa. Tu ada, oh lagu beri nasyid pula. Masjid kosong. Sahabat-sahabat kita, jemaah kita di Temelur berjaya penuhkan masjid. Maknanya boleh buat kalau kita ada usaha sungguh-sungguh. Kita pun termakan dengan orang lain yang bercakap tentang isu ni. Mari kita penuhkan masjid. Kita kukuhkan Islam. Kita kuatkan jemaah. InsyaAllah kita akan jadi lebih kuat sebenarnya. InsyaAllah. Kita minta pertolongan Allah. Tapi kita maki orang, hina orang, caci orang, fitnah orang, lanyak orang. Macam mana? Kita perlukan pertolongan Allah. Pada waktu yang sama kita buat apa yang Allah larang. Allahu Akbar. Apa yang berlaku di Rempang sepatutnya mengajar kita untuk bersatu padu. Membina ukhuwah, bersilaturahim. Cinta mencintai sesama kita. Sesama umat Islam. Henti-hentikanlah perbalahan, persekitaran. Tidak akan memberi apa-apa keuntungan pun pada kita. Kita tak nak bergaduh sesama kita. Sepatutnya kita bersatu. Sahabat kita di Rempang, di Indonesia, di Kepulauan Riau sedang diuji oleh Allah SWT, membuktikan bahawa tidak akan ada orang boleh bantu kita melainkan kita sendiri. Melainkan umat Islam, tak kira warna kulit, tak kira bangsa, tak kira kedudukan, tak kira siapa pun. Umat Islam, kita bersaudara, maka wajib untuk kita bersatu. Tak kira siapa pun anda. Dia bukan sekadar Melayu saja. Umat Islam, dia ada orang India, dia ada orang Cina, dia ada orang Kadazan, dia ada orang Iban, dia ada orang Dayak, dia ada orang Sing. Allahu Akbar. Umat Islam di pelbagai suku, pelbagai bangsa, yang memilih kalimah la ilaha illallah sebagai pakaian dia, sebagai pegangan dia. Subhanallah, kita semua bersaudara. Itulah hebatnya Islam ni. Jadi bersatulah. Jangan berpecah belah. Kembali ke masjid, kembali ketika sembahyang. Bangun malam bertahajud, bangun malam untuk buat solat malam. Banyakkan masa untuk baca Quran. Pegang Quran ni erat-erat. Baca Al-Quran sungguh-sungguh. Mantapkan akhlakmu dengan pegangan Al-Quran. InsyaAllah kita akan berjaya. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Bantu kita tuan-tuan untuk hashtag FYP. Share live ni. Berapa ramai anak bangsa kita masih leka dan lalai.
Setiap hari kat Malaysia bantai sana, bantai sini, kutuk sana, kutuk sini, bantai sini. Orang Melayu kita di Rempang sedang bermati-matian mempertahankan hak mereka. Kita bergaduh hanya kerana naik harga barang. Kita bergaduh kerana berbeza pendapat dan pahaman. Nampak tak? Bersatulah. Kan? Ini masa untuk bersatu. Tahniah pada Kerajaan Negeri Kedah. Kerajaan Negeri Terengganu contohnya. Mereka cepat bertindak. Kan? Wujudkan projek padi di bumi Kedah dengan penglibatan Pusat Zakat Kedah. Ini satu pendekatan yang sangat bagus. Tadi saya bagi tahu. Dulu dengan sekarang dia ada beza. Dulu kita banyak cakap, retorik banyak. Hari ini mereka bijak pandai. Anak-anak bangsa kita umur 30-an, 40-an. Dan mereka agresif dalam ekonomi. Mereka memberi jawapan, solusi kepada isu yang berlaku. Kita tak perlu lagi bergantung pada kartel. Kartel-kartel ini bangsat, menyusahkan. Dia bukan menyusahkan pada bangsa kita je. Semua bangsa dinyusahkan. Demi ni. Jadi tahniah, saya mengharapkan Kajian Melaka pun ambil tindakan yang sama. Kan? Kadang-kadang kita pun kan semua pemimpin Islam harus gerak. Kan kita tak perlu bergantung pada kartel ayam, kartel padi, kartel beras, kartel apa, kartel tak ada. Saya duduk di Bukit Katil sebenarnya. Kan? Mesti gerak. Kita bangsa yang hebat, umat Islam ada Allah. Inna Allah ma'asabin. Allah bersama dengan orang sabar. Sabar tu bukan duduk je, tak apalah. Dan sabar tu maknanya yakin dengan Allah. Yakin dengan bantuan Allah. Mesti bantuan Allah masih sampai. Mesti ada tindakan. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kita bawa isu besar untuk kita bicara pula isu-isu kecil dalam kehidupan kita pada hari ini, insyaAllah. Ada soalan? Daripada platform satu lagi. Ya. Daripada Farid AS Legacy. Ya, Farid. Tajuk hari ini sama dengan apa yang saya hadapi sekarang. Dulu ayah kandung saya tak nak jaga adik-adik. Dah besar baru ingat anak-anak. Lepas berpisah dengan ibu. Kita masuk dalam dunia keluarga sekarang. Macam mana kita nak jadi kuat? Kahwin pandai, jaga anak tak reti. Buat anak pandai, jaga anak tak reti. Apa masalah kita? Lepas tu kita salahkan harga barang naik lah. Ayam tak ada lah. Kau pegang macam ayam kau tak nampak. Ni mak bapak yang cuai ni. Mak bapak yang leka dan lalai ni. Cerita debat-debuk, sembang kat kedai kopi, sembang kat pentas, pampum. Anak tak jaga, kahwin cerai. Nampak tak akhlak buruk? Malaysia ni Allah boleh muji besar lagi tau. Allah boleh muji besar. Kan? Aceh yang hebat dengan Islam tu Allah uji dengan tsunami. Yang main-main. Kan? Kita belum diuji dengan sebesar tempat-tempat lain. Jangan kita ingat kita selamat. Kan? Tak ada tanah di bumi Allah ni kan, yang akan selamat. Kita pun akan dihirit sama. Jadi tolong kembali kepada Allah, kembali ke sejadah, kembali ke masjid, hadir majlis ilmu. Kan? Kamu berkahwin, kamu cerai, jangan ceraikan anak-anak. 3 orang ikut bini, seorang ikut suami. Bincang betul-betul. Kan? Siapa-siapa yang bercerai, nak kahwin lain, kamu seorang wanita yang telah diceraikan oleh isteri atau kamu minta ceraikan akhlak suamimu yang tak sesuai, yang tak sejajar, yang tak sejalan, yang tak seiring dengan perjalanan hidup anda, kamu minta cerai. Bila kamu dapat seorang lelaki yang kamu rasa selesa dengan kamu rasa okey, kamu mesti letakkan anak sebagai agenda untuk menyatukan hati kamu. Jangan kamu kahwin dengan lelaki yang kamu rasa syok, yang kamu rasa dia ada aset, dia ada harta, dia ada kedudukan, dia ada pangkat, dia ada gelaran, tapi kamu tak bawa agenda anak dalam perbincangan tu. Anak terbiar. Mak mentua jaga, mak bapak jaga. Mereka makin tua, makin uzur. Kita kena jaga anak kita sebab benih kita dalam rahim kita. Berapa ramai mak bapak yang serahkan pada mak jaga anak dia kahwin lain. Saya minta maaf. Mungkin anda ada orang dalam ni. Saya minta maaf. Ni anak kita. Saya sedar benda ni berat. Sebab saya terlibat dengan coaching. Handle macam-macam kes. Anda kalau ada masalah, tak mampu nak jaga anak, hubungi Pak Riz. Hubungi madrasah kami uruskan. Kami bantu. Jangan sepa-sepakan anak. Bagi orang sana, bagi orang sini. Bagi kami, uruskan dia. Uruskan mereka di jalan ihdinas siratal mustaqim. Bagi kami. Ini offer, bukan gua-gua ni. Bagi kami. Kami bantu. Kami bantu. Nampak tak? Untuk pimpin anak ni supaya menjadi hafiz. Pimpin anak ni untuk belajar agama. Pimpin anak ni kenal Rasulullah, kenal Allah, kenal perjuangan dia. Nampak tak? Berapa ramai anak hari ini yang dah membesar, dia tak boleh terima bapak dia, dia tak boleh terima mak dia. Sebab masa dia kecil, mereka ini telah memisahkan mereka adik-beradik, tak beri kasih sayang. Engkau bergaduh dengan suami, engkau bergaduh dengan isteri. Anak jangan jadikan mangsa.
Anak jangan dijadikan alat untuk memuaskan hati nafsu kamu. Allahu Akbar. Kan? Ada satu kes tu tuan-tuan, dia memang benci. Dia memang sangat benci anak dia. Dia bagi orang. Tahu tak pasal apa? Dia bercerai dengan suami dia sebab anak dia muka sebiji, semirip. And raut wajah dia sama dengan bapak dia. Dia tak boleh terima anak dia. Dia bagi orang. Dia benci. Kan? Anak tu bagi tahu bahawa mak dia tak boleh terima dia sampai sekarang sebab muka dia sebiji macam mak. Macam bapak dia, iaitu bekas suami dia. Apa salah anak? Allahu Akbar, subhanallah. Nampak tak? Betapa cetek pemikiran kita. Betapa kotornya kolam hati kita. Allahu Akbar. Betapa berkeladaknya pemikiran kita. Subhanallah. Anak tak ada dosa. Kau yang berzina, anak yang kau salahkan. Masyarakat pun satu, kadang-kadang level-level teruk. Kan, minta maaf lah nak sebut pun payah. Kadang-kadang kita ni macam bangsat pun ada. Kita hina anak-anak zina. Dia tak salah. Mak bapak dia. Lelaki perempuan yang salah berzina. Anak ni tak sah taraf. Dia tidak patut dihina, dicaci dalam masyarakat. Saya pernah datangi oleh seorang ulama, seorang mufti. Saya pernah berbual dengan seorang mufti. Dia berbicara dengan saya bila saya mula-mula ceramah dulu. Masa kita muda-muda, awal 30-an, saya ada kenal baik dengan seorang mufti. Dia dah bersara dah. Dia berbual dengan saya, dia kata, dia bagi nasihat-nasihat sebab kata-kata dia ni untuk saya jadikan sebagai sumber kekuatan untuk saya bagi pada orang lain sebab kes anak luar nikah, single parents, anak tak setaraf terlalu banyak kat Malaysia. Subhanallah. Jadi dia kata pada saya, ada seorang ulama besar ni, dia datang daripada mak bapak yang bersama tapi tak kahwin. Anak tak setaraf tapi tengok. Nampak tak? Betapa Allah tidak menghina orang macam tu. Yang hina tu perempuan dengan jantan betina yang berzina ni. Anak tu tak salah. Allahu Akbar, subhanallah. Nampak tak? Jadi kita jangan hina dia. Ada seorang nenek, kes datang kat saya, contoh. Datang kat saya. Dia kata, minta maaf lah Pak Haris. Saya ni, cucu saya ni saya tak boleh terima. Saya nak hantar ke madrasah. Sebab ini saya minta maaf lah, cakap ni dengan Pak Haris saja. Jadi saya cerita pada tuan-tuan perempuan sebab nak jadikan sebagai contoh, tapi saya rahsiakan. Siapa orang ni tak ada. Saya nak bagi tahu memang berlaku dalam masyarakat. Dia kata pada saya, contoh. Dia kata saya tak boleh terima cucu saya ni. Mak bapak dia pun, mak dia tu, mak budak lelaki ni, mak anak cucu saya ni, anak saya. Entah mana dia tidur, jantan mana, mengandung. Anak saya lepas dari kanan pun dia hilang. Saya dah tak terima dia sebagai anak dah. Ni saya jaga daripada kecil ni. Sekarang umur dah 7 tahun. Saya takut kalau saya jaga, saya tak boleh tengok muka dia ni. Cucu ni saya tak boleh tengok muka dia. Kalau tengok muka dia saya jadi marah. Sebab dia ni anak tak setaraf. Anak saya dulu berzina dengan tak mana lelaki saya tak tahu. Jadi ni anak tak setaraf, saya pun malu nak pegang dia. Saya kata, makcik, ada tak makcik pergi pasar raya jumpa cashier? Ada tak makcik order makanan? Atau anak siapa-siapa makcik yang berjaya orderkan makanan pergi jauh, ada orang hantar Food Panda tu hantar makanan. Makcik nak terima tak yang hantar tu kat cashier, kerja kat bank, pegawai polis yang makcik telefon dia datang tolong makcik, yang bagi duit kat bank, ini adalah asal usul anak tak setaraf. Makcik boleh terima tak diorang? Makcik pergi bank, makcik sempat tak tanya tak, ada tak officer kat sini yang tak setaraf, makcik tak nak berusaha dengan dia? Kat kaunter ni ada tak yang bapak dengan mak dia berzina dulu, dapat anak yang tak setaraf? Saya makcik tak nak berusaha dengan dia. Bayar bil elektrik, bayar bil air. Ada kat kaunter mana yang tak setaraf ni, saya tak nak berusaha dengan dia. Ada tak? Jangan macam tu. Kita berusaha dengan ramai orang yang asal usulnya tak setaraf. Jangan hina orang. Apa salah cucu tu? Yang salah kau sebagai nenek yang tak dapat terima ketentuan Allah SWT. Yang Allah nak bagi tahu satu pada engkau, betapa engkau gagal didik anak engkau. Engkau hina cucu engkau pula, apa hal? Asal engkau hina cucu engkau pula? Engkau yang gagal sebagai mak didik anak engkau. Engkau yang gagal didik anak engkau. Engkau tak tarbiyah dia, engkau tak bimbing dia dengan agama. Bila dia berzina dapat anak, engkau cakap cucu tu yang celaka. Cucu tu musibah, malapetaka, busuk, bangkai. Kau tak tahu ke kita lebih bangkai daripada bangkai yang ada? Nampak tak? Berhati-hati tuan-tuan. Bukan marah, tegur, niat agresif. Supaya kita tidak melabelkan orang. Manusia ni berbeza dengan takwa. Bukan sah taraf tak sah taraf. Tak terletak kepada dia sah taraf tak sah taraf. Malah kadang-kadang ada orang, ada manusia yang dia jadi pelacur pun Allah angkat darjat dia. Yang main sebab dia kembali pada Allah.
Dia kembali pada Allah. Sedangkan ada ulama, ada orang yang bertemu, bersua dengan Nabi tapi tidak beriman pada orang Allah SWT. Nampak? Jadi jangan sombong dengan dunia ni. Jangan sombong dengan apa yang kita ada. Jangan hina orang. Jangan label-labelkan orang. Allahu Akbar, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Jadi nak betulkan, nak tune balik otak kita yang tercabut banyak skru ni. Nak servis balik kelodak kita. Kan, jom 24 dan 12. Saya offer, orang ambil mudah. Tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, orang hantar mesej macam-macam cerita. Bila kita ajak orang duduk sekejap, dengar sesuatu yang baik, orang tak nak. Engkau ingat apa? Dunia ni, jalan tak mudah, syurga ni mahal. Engkau jangan murahkan dia, boleh tak? Orang murah macam kita ni tak layak ke syurga kalau kita ambil mudah. Faham tak? Kita ni murah, tahu tak? Amalan kita tak seberapa. Zikir kita entah ke mana pergi. Quran pun susah nak jumpa. Bangun malam pun tak terkejut. Allahu Akbar. Besok kau terkejut, besok sebab kau mati. Allah Akbar. 24 dan 12 di City Convention Center. Saya nak jumpa semua follower saya, semua orang yang pernah hadir dalam live saya. Bawa keluarga masing-masing. Kau tak mampu, datang seorang. Kita bicara tentang keluarga. Kita bicara tentang perjuangan. Kita bicara tentang perjuangan keluarga. Kita bicara tentang jati diri kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang emak, sebagai seorang kawan, sebagai seorang jiran, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang staf, sebagai seorang majikan. Kita bicara 24 dan 12 daripada pagi sampai petang, insya-Allah. Ada deretan ilmu yang sangat bermanfaat yang saya nak kongsikan. Hadirlah kat TikTok tu, nampak kat atas tu, nampak kat atas tu. Ada nama saya, Pak Aris Motivasi. Tekan, ada 2 nombor telefon kat situ. Pergi hubungi salah satu daripada 2 nombor telefon tu. Di Facebook ni, ada dah bagi nombor telefon dah. Pergi call, pergi message. Tekan kat link tu. Soalan. Daripada TikTok Cahaya Kasih, sebab tak takut Allah lah, biarkan mak ayah jaga cucu. Sian mak ayah yang dah berumur. Allah Akbar. Kadang-kadang kita punya perjuangan ni jangan full stop lah. Dakwah kita jangan berhenti sehingga nadi kita berhenti. Nasihat dan nasihat, ingat dan ingatkan. Ada orang, saya jumpa, ada orang, dia tak ada masalah. Dia kata, Pak Riz, kalau saya tak jaga cucu, dunia saya sepi. Saya kata, Puan, tak salah jaga cucu. Tak salah. Tetapi yang salahnya kerana cucu, Puan tinggalkan sejadah. Setelah Puan tinggalkan sejadah kerana jaga anak-anak, hari ini Puan tinggalkan sejadah sekali lagi kerana nak jaga cucu pula. Bila masa nak berada, nak berdiri di atas tikar sejadah. Bila masa nak pergi masjid ni. Tapi kalau dah jaga cucu tak menghalang ibadah kita, jaga cucu tak menghalang solat kita, jaga cucu tak menghalang zikir kita, menjaga cucu tak menghalang solat tahajud kita, tak jadi masalah. Anak-anak jangan ambil kesempatan di atas kesempitan ibu dan ayah kita. Mereka semakin uzur, semakin lemah, semakin tidak berdaya, tidak ada kemampuan. Nampak wajah penuh senyuman dalam hati engkau, mana tahu engkau anak, engkau balik, engkau turun makan, engkau belah. Kau bawa anak bini engkau, anak-anak engkau duduk macam tetamu, macam hotel engkau datang rumah abang engkau. Nampak duduk kat sofa, bini engkau langsung tak pergi dapur. Kaya sangat ke dia? Anak datuk, anak Tan Sri, anak Tun, anak Gaja. Sampai tak boleh pergi dapur. Jalan pun menjenjit, rasa geli. Kau tak pernah fikir ke kotornya hati kau patut kau lebih geli? Allah Akbar. Kalau kau rasa lantai tu kotor, basuh lah, apa salah? Nampak tak? Sebab kau dah lama tak basuh hati. Satu kau tak boleh basuh lantai tu. Nampak tak? Dan ada orang, satu ketika 2 tahun lepas rasanya, ada satu datuk tu, dia datang dengan seorang follower saya. Dia terbanyak tengok saya. Dia kata, oh ni Pak Riz ni. Dia kata kata-kata saya ni menyebabkan dia terasa. Kan? Dia tak sangka itu dia datang. Allah tak adil, kan? Nampak dia berhadapan dengan saya. Nampak tak? Sebab dia kata, kata-kata saya, apa punya anak ni balik rumah duduk kat hotel. Saya kata, faham betul-betul, kamu akan nampak jawapan. Tak faham, main terkejar aja, kamu akan nampak semua orang cakap semua salah. Balik rumah mak bapak engkau. Kalau kau boleh tidur rumah mak bapak engkau, kenapa tidur kat hotel? Melainkan bilik dah tak ada, adik-beradik penuh. Anak dara kita kalau tidur kat tengah-tengah apa rumah tak kena sebab aurat dia, fine. Tapi rumah tu kau seorang je. Ada bilik khas untuk engkau. Tapi sebab engkau tak selesa, dah jadi orang kaya, tak selesa sebab dah ada harta, bini kau pun dah mula nak belagak. Dah mula sombong dan angkuh, tak boleh duduk dalam rumah tu nak tidur hotel. Memanglah kau buat mak bapak kau kecil hati, terasa hati. Come on. Mak bapak terasa hati, rezeki kau sempit. Kalau rezeki kau tak sempit, kau faham tak? Allah dah tak pandang kau, Allah bagi kau hidup dengan maksiat. Lagi jahanam. Faham ke faham? 24 dan 12. Macam tak faham pula, 24 dan 12. Asal nak tangguh-tangguh? Datanglah, hadirlah. Kita duduk sama-sama bincang. 2,000 tempat saya sediakan, 2,000 tempat. Nak cek orang azab. Cuba aku cakap nak jadi kaya, bergebut orang, marah-marah pula tak nak pergi program.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Next. Daripada TikTok Ukti. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya single mom, anak 4 orang. Saya selalu letih urus anak-anak. Tapi saya nak sangat bangun solat tahajud sekarang. Sangat bangun solat tahajud sekarang ni. Kerap dah azan subuh baru terbangun. Siapa Ukti? Ukti. Ukti. Puan, betapa anda seorang ibu yang sangat hebat. Engkau tanya petani yang ladangnya luas, dia tanam pokok, dia penat tak? Engkau tanya nelayan, pagi-pagi dah bangun nak pergi tangkap ikan, dia penat tak? Engkau tanya penori getah, pukul 3 pagi dia bangun, dia penat tak? Tapi kepenatan itu akan berakhir bila engkau lihat hasil. Bila engkau lihat anak-anak engkau menjadi manusia yang berguna, manusia yang beriman, manusia yang soleh dan solehah, semua kepenatan itu akan hilang. Seperti mana budak SPM belajar mati-mati, belajar sungguh-sungguh, penat, tuitionnya penat, kelas tambahannya, langsung tak ada masa untuk remaja mereka, langsung tak ada masa untuk bersewang-sewang, berlepak-lepak, kan? Kerana nak study kerja rumah banyak. Tapi lepas tu, lepas SPM keputusan keluar, penat hilang bila tengok keputusan. Budak tahfiz Al-Quran belajar 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Berempat pula kena maki dengan ustaz, kena pukul dengan ustaz, kena halau, kena bumping, kena jemput tengah panas, tak boleh makan, kena puasa, kena denda, pelbagai denda yang orang awam kalau tengok memang seram. Kepenatan, dia lawan, dia fight. Because we all are fighter. We must fight to the end. Akhirnya jadi hafiz 30 juzuk, dapat syahadah. Penat dah tak ingat, penat dah lupa. Macam tu juga puan. InsyaAllah. Membesarkan anak memang meletihkan. Walaupun ada suami, kadang-kadang banyak suami tak guna, tak jalankan tanggungjawab, bantai tidur, main handphone, tengok TV, baca surat khabar, kan? Layan kawan-kawan kat futsal, memancing memanjang, kan? Subhanallah, tak ada peranan dalam keluarga. Balik rumah main handphone, tidur, tak ambil tahu tentang hala tuju anak, tak ambil tahu tentang visi misi anak, tak ambil tahu tentang kerja rumah anak, tak ambil tahu tentang permasalahan anak pada setiap hari. Dia tahu main handphone, dia tahu lepak dengan kawan, dia tahu duduk kat kedai mamak, tengok layan bola. Nampak tak, kadang-kadang orang ada suami macam tak ada suami, puan. Puan bersyukurlah. Ada 4 orang anak, itu adalah harta paling mahal, puan. 4 orang anak itu adalah aset paling mahal, puan. Enjut betul-betul, sungguh-sungguh. Minta bantuan Allah. Sebab bila Allah bagi berkat hidup, ya Allah beri aku keberkatan. Puan kena cakap macam tu. Ya Allah berikan aku keberkatan hidup. Sebut puan, sebutlah. Ya Allah berikan aku keberkatan hidup. Bila puan dapat keberkatan hidup, penat yang orang lain rasa, puan tak rasa penat. Orang kalau dah dapat keberkatan rezeki, RM10 boleh bertahan sampai sebulan. Ya, bukan gurau ni. RM100 boleh bertahan sampai sebulan. Orang kalau tak dapat keberkatan rezeki, dalam poket ada 2-3 ribu pun kata tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup. Gaji 8 ribu pun tak cukup. Sedangkan orang gaji 2 ribu cukup. Nampak? Keberkatan rezeki, keberkatan hidup. Jadi puan nak bangun tahajud, kan? Tak ada isu. Letih itu adalah permainan puan dalam jiwa puan. Sebab orang kalau Allah dah sayang, Allah tarik letih tu. Satu ada orang tidur pukul 12 malam, dia boleh nasib boleh bangun pukul 3 pagi. Tidur 2 jam, 3 jam, dia letih. Tak, Allah dah bagi dia nikmat. Allah bagi dia nikmat bertahajud. Sampai hilang pupus, lenyap letih dia. Faham? Ini game dengan Allah, kita tak akan faham sampai kita masuk. Kalau saya tengah makan durian, puan tengok, puan tak pernah suruh hidup makan durian. Puan mana tahu nikmat makan durian? Orang main salji, syok, main salji, kita tak pernah main salji, pegang salji pun tak ada. Yang pegang pun itu apa dia, frozen kat dalam peti sejuk. Kita tengok tu salji. Orang main salji, orang cerita apa pun puan takkan faham. Sebab tak pernah duduk tempat tu. Faham tak? Masuk dalam dunia tahajud, masuk dalam dunia qiyamul lail. Puan akan dapat rasa nikmat, sehingga puan terlepas pandang, sehingga puan tak ingat, sehingga lupus dan luput, lenyap sama sekali letih itu. Dan nikmat menangis kerana Allah. Nikmat menangis memikirkan dosa-dosa yang bermaharajalela dan bersarang dalam hati kita. Nampak tak puan? Allah tidak pernah menzalimi kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita yang zalimi diri kita. Allahu Akbar. Takkan nak jawab dengan Allah, wahai Allah, aku ada 4 orang anak, aku penat tak boleh bangun malam. InsyaAllah, minta pada Allah, tak minta boleh dapat. Ada orang selawat puan, selawat 100 kali. Tak sempat, tak sempat 100 kali, tak sempat, banyak kerja. Puan, ada orang, dia buat 200 kali sempat, masa yang sama. Anak pun ramai, 6-5 orang. Ada orang puan, anak dia 4 orang. Anak orang dijaga setiap hari. Nak dekat 200-300 orang cikgu sekolah.
Betul? Pagi-pagi dah masuk sekolah, ajar salah kena maki dengan mak bapak. Betul tak? Berjaya tak pandang cikgu. Kalau gagal semua serang cikgu. Dan anak orang lagi susah jaga. Oi. Nampak tak? Kerja rumah nak kena bagi. Kurikulum nak kena uruskan. Kadang-kadang anak kita pun tak sempat kita nak bantau. Anak orang kita bantau lebih. Macam saya kat madrasah lah. Kena maki, kena amun dengan mak bapak. Kan? Apa yang kita buat, mak bapak tak boleh buat dah. Kan? Ketika dia syok-syok kat depan TV, kita tengah berpulas-pulas bangunkan anak-anak diorang. Kena maki itu biasa. Sebab tu saya kata jiwa fighter tak ada hal lah kena maki. Pergi mampus dengan maki. Pergi mampus, selamat tinggal maki. Selamat tinggal hinaan. Selamat tinggal cacian. Tak ada masalah lah. Ini kecil je lah. Kita takut Allah yang marah kita. Tak ada hal manusia marah kita. Tak ada hal lah penat. Selamat tinggal penat. Fight. We all are fighter. Fight. Penat dunia. Dunia memang tempat penat. Wahai sahabatku. Dunia tempat penat. Akhirat tempat tuai. Nampak tak? Dunia tempat penat. Akhirat tempat seronok, gembira, bahagia. Faham? Saya doakan puan boleh bangkit. Saya doakan puan akhir menjadi seorang ibu yang boleh menguruskan tahajud puan. Kata Sayyidina Ali tak salah saya. Di siang hari aku bimbang nak tidur. Kerana aku bimbang. Siang hari aku tak mampu nak tidur. Kita bersepau orang tidur. Tak rasa malu. Kat pejabat pun tidur. Tidur ni membuta. Habis lepas tu minta gaji rezeki yang halal. Berkat. Kata Sayyidina Ali tak salah saya. Dan aku tak mampu nak tidur waktu siang. Kerana memikirkan urusan aku dengan manusia. Aku tak mampu nak tidur pada waktu malam. Kerana memikirkan urusan aku dengan Allah. Nampak tak? Kita bagi mampus tidur manjang. Kan? TM, tahu tak TM? Pekerja TM. Bukan pekerja TM yang buat telekom tu. TM, kita TM. Apa? Tidur makan. Kan? Hidup dengan tekak aja. Last kali M mati. Nampak? Next. Daripada Puan Ukti tadi, dibalas. Alhamdulillah, kena bantai jiwa saya. Suka jawapan macam ni. Sama-sama puan. Saya pun bantai diri saya juga. Dan sama-sama kita bantai dengan niat nak kita bangunkan jiwa kita. Bangsa kita dah lama dibuai mimpi indah. Sesekali datang mimpi ngeri. Terperanjat Allah, terperanjat saya. Hilang mengantuk kan? Hilang mengantuk. Nampak? Asyik tengok cerita ustaz ni guling-guling. Kau bukan boleh guling pun. Kau boleh tukar baju. Nak tukar baju apa? Baju dalam almari berbelai yang ada. Nampak tak? Itulah baju yang kita pakai. Faham ke faham? Kita kena enjut sesekali. Faham tak? Dunia ni bukan tempat untuk puji-puji sangat. Kan? Biar kena keji. Kasih bangun sikit jiwa kita. Sebelum kita dibangkitkan oleh Allah SWT di alam barzah besok. Baru terperanjat. Kan? Semua benda rupanya salah. Semua benda tak betul. Allahu Akbar. Tak payah payung lah. Tak payah kapit hijau, kapit kuning, kapit biru. Tak payahlah. Ini hidup. Biar jadi orang awam. Kita fight untuk hidup kita. Biarlah tak dapat makan nasi. Kan? Makan roti pun tak apa. Janji hidup kita bukan untuk makan. Hidup kita nak beribadah pada Allah. Allah bagi kenyang. Allah bagi kenyang. Kita sibuk ikut-ikut orang. Terjerit terlolong. Nampak tak Allah yang bagi kenyang. Bukan orang bagi kita kenyang. Kan? Dengan sepinggan boleh kenyang. Ada orang separuh daripada pinggan dah kenyang. Kita 3 pinggan pun tak kenyang. Masih lagi cakap pada kutuk orang, menyuruh orang. Apa jadah. Next. Daripada TikTok Ina Harmi. Dugaan suami Alaf ni dengan gadget. Kau masukkanlah gadget tu dalam piuk. Kan? Masukkan buat sup. Kau bagi dia makan sak senyap. Kan? Dia bukan suami je. Isteri, suami, anak-anak gadget. Kan? Bila pisau kat tangan, kita boleh bunuh orang. Tapi pisau yang sama kalau kita gunakan untuk siang ikan, jadi. Potong sayur, jadi. Nampak tak? Potong buah, jadi. Tapi kebengongan kita, kebiadaban kita kepada Allah SWT. Kita biadab dengan Allah. Kita gunakan pisau tadi untuk golok orang. Kita gunakan pisau tadi untuk bunuh orang. Kita gunakan handphone untuk jauh pada Allah. Kurang ajar kita ni. Kita gunakan handphone tengok aurat wanita. Kita tengok aurat lelaki. Tengok video luca. Tengok gambar-gambar luca. Kita kurang ajar dengan Allah. Kita lupa ke Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui. Bini kita tak nampak. Suami kita tak nampak. Anak-anak kita tak nampak. Allah nampak. Takkan tak faham. Jatuh tua nak mati pun tengok video luca. Jatuh tua mati pun. Kau ustaz lah. Kau ustaz. Kau gabur orang apa hal? Engkau ustaz lah. Engkau ambil kesempatan kat orang apa hal? Ini contoh. Nampak tak? Dan saya ada satu kes dulu. Seorang budak perempuan mengadu kat saya. Seorang ustaz ajak dia berzina. Ini bukan cerita gurau-gurau tuan-tuan. Saya tak duduk tempat ni nak buat cerita dongeng-dongeng, buat cerita pelimpu lara. Nampak tak? 26 tahun, 28 tahun saya dah terlibat dengan dunia coaching, dunia motivasi ni. Kan? Ini saya lalui sendiri ni, saya jumpa remaja tu. Menangis dia. Bercerita pada saya, seorang ustaz hafiz 30 juzuk. Kenapa jadi macam tu?
Sebab dia hafal bukan kerana Allah. Dia hafal nak dapat apa? Al-Hafiz. Kan? Nampak tak? Jadi hantar anak ke madrasah tak cukup. Kalau kau sendiri tak mampu nak bangunkan anak. Ini cabaran kita pada hari ini. Jangan terpedayalah mainan iblis. Assalamualaikum Ustaz. Belagak. Solat tak buat. Zikir tak ada. Quran tak baca. Solat pun akhir-akhir waktu. Solat pun tak khusyuk. Orang panggil Ustaz dah sombong. Dah rasa macam bagus. Panggilan tidak menyelamatkan kita. Panggilan tidak menjadikan kita ahli syurga. Panggilan orang kat dunia tidak akan menjadikan kita orang yang akan dapat syafaat Nabi. Amalan kamu yang akan menjadikan kamu siapa di akhirat besok. Faham ke faham? Allahu Akbar. Subhanallah. Kita boleh ubah watak sekejap je. Tak ada hal. Kan? Dah tak jadi ustaz? Nampak tak? Manusia boleh berlaku macam-macam lah. Nampak tak? Tadi ustaz sekarang kan nampak tak? Kalau kau memandang orang dengan pakaian dia, engkau akan hina. Engkau akan hina orang sehina-hinanya. Apa nak jadilah pakai skirt. Budak-budak sekarang tak guna. Dia tak guna. Engkau lagi tak guna. Tak ada dakwah. Kau faham tak? Dua-dua tak guna. Nampak? Tahu hukum je. Tahu label orang tu. Tahu kutuk je. Tahu lanyak je. Ini kita. Allah Akbar. Jangan sampai Allah turunkan kemurkaan dia kat bumi bertuah ni. Sekali lagi kita doakan sahabat-sahabat kita. Kan? Seagama kita, sebangsa dengan kita. Di rempang Indonesia. Diberi kekuatan. Diberi bantuan Allah SWT. Mudah-mudahan mereka mampu mempertahankan hak mereka. Belum lagi lah. Dah boleh. Sekejap ni. Mempertahankan hak mereka insya-Allah. Dia beri kemenangan. Subhanallah. Dan Allah Akbar. Sebab tu kita bangsa Melayu ni kena bijak berfikir. Kembali ke tikar sejadah. Kembali ke masjid. Kukuhkan jemaah kita. Dunia ini dicatur oleh mereka-mereka yang menzalimi kita. Mereka sedang mengatur strategi macam mana nak lumpuhkan umat Islam. Kita jangan bodoh tuan-tuan. Kembali pada tikar sejadah. Engkau nak minta bantuan Allah tapi engkau tak nak. Engkau tak nak solat. Engkau tak nak zikir. Engkau tak nak mengaji. Macam mana? Soalan. Daripada TikTok Nur Cila Yahya. Assalamualaikum Pak Haris. Seorang suami ada ilmu tasawuf. Belajar makrifat tapi tak solat. Maknanya apa? Maknanya dia sekadar belajar tapi tak buat apa-apa. Maknanya apa? Maknanya dia sama macam orang lain. Allah tak pandang pada ilmu. Allah pandang innallaha la yazulu ila suwarikum wa innama yazulu ila qulubikum wa amalikum. Allah tak pandang pada ilmu. Allah pandang pada qulubikum wa amalikum. Allah pandang pada hati dan perbuatanmu. Allah tak pandang kamu ustaz ke ulama ke. Allah tak tanya dalam kubur. Soalan kubur semua dah tahu. Mana dia ada tanya ilmu apa kamu ada? Ilmu makrifat Allah. Ilmu tasawuf, ya Allah, aku ahli sufi, ya Allah, aku ahli tarikat, ya Allah, aku ahli zikir. Allah bukan peduli kau siapa, Allah peduli apa amalan kau. Engkau kata engkau ahli sufi, mana zikir kau? Engkau kata engkau ahli makrifat, mana engkau punya zikir-zikir, mana amalan kau yang kau terjemahkan sebagai engkau hamba kepada aku. Allah kata, habis kita, lingkup kita. Nampak kan? Jadi pada puan yang ada suami macam tu, inilah kekeliruan orang yang suka belajar tapi tak ada asas. And fiqah, tauhid ni tak cukup kuat, tiba-tiba dia loncat ke tangga yang ke-100. Dia takkan faham agama ini sebab dia tidak belajar daripada awal. Dia tak kenal Allah, sifat 20 dia tak kuasai dengan baik. Contoh, jadi tiba-tiba dia sudah berada di peringkat paling atas. Dan dia percaya dia ada karamah. Kata guru saya, jangan minta karamah tapi minta istiqamah. Orang hari ini suka kalau nampak guru-guru cerita dia macam ni, oh kita puja guru kita. Oh hebat cikgu aku. Cikgu aku berjalan atas air. Cikgu aku pernah satu ketika aku naik kereta dia. Minyak habis tengah-tengah hutan tu. Dia tuangkan air mineral je. Itu yang kita kecohkan. Itu yang kita banggakan. Yang Nabi punya mujizat besar-besar kau tak nampak. Yang Allah letak langit tak ada tongkat kau tak nampak. Yang Allah cipta pokok. Kemudian dia daun bertambah. Daun jatuh. Daun ni siapa bagi makan. Kau tak nampak. Ikan-ikan di laut tu sebelum kau masuk dalam perut kau. Siapa bagi dia makan kau tak nampak. Faham ke faham? Butiran pasir yang berjuta-juta bilion-bilion kat pasir tu, kau tak nampak macam mana dia boleh ada. Kau tak nampak oksigen yang kau sedut tu datang dari mana. Yang kau nak kumpulkan macam mana. Nampak tak kau tak nampak. Lebih sikit guru kita dah muliakan sampai kita nampak kemuliaan Allah SWT, kemuliaan Rasulullah SAW. Allah Akbar. Nampak tak? Satu Allah kata guru saya, jangan cari karamah, carilah istiqamah. Jami' dan sami' biar sedikit tapi berpanjangan. Jangan kita kejar-kejar ilmu nak tinggi-tinggi. Nak pergi ke makam makrifat. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah Akbar.
Subhanallah. And sampai ke tahap tak semayang, tak payah semayang sebab kita dengan Allah dah ada perhubungan yang sangat lain, berbeza dengan orang makan syariat. Oh, ini bahaya-bahaya lah. And Allahu Akbar, subhanallah. And sebab peristiwa Isra Mi'raj tu, solat tu jelas dah. Kan, bukan gurau-gurau tu. Buat apa Nabi ulang alik daripada 50 tinggal 5? Kalau tak perlu buat. Tak payah semayang. Buat apa Nabi penat-penat turun naik jumpa Allah? Daripada 50 jadi 5. Kan? Baik tak payah solat, tak ada payah solat. Nampak tak? Apa istimewa kita pula tiba cek amalan-amalan kita hebat sangat ke sampai kita tak perlu solat? Nampak tak? Jadi puan, tekniknya nak selamatkan suami puan ada pada puan. Puan jangan berhenti tahajud. Setiap kali tahajud minta Allah bantu suami puan. Pandanglah suami puan, diberi hidayah pada suami puan, dan diberikan bimbingan, diselamatkan hati suami puan. Doa jangan putus. Dan doa ini senjata orang mukmin puan. Puan kena jadi orang yang dekat dengan Allah supaya doa puan tu jadi senjata pada puan. Nampak tak senjata. Doa ni mahal Doa sangat mahal. Allahu Akbar. Kalau kita tahulah itu senjata paling dahsyat, semua orang akan sentiap masa berdoa. Kita kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangkit tinggalkan solat. Apa salah doa? Kau siapa? Kau hamba. Hamba mengharapkan Allah. Hamba memerlukan pemiliknya. Maka doa. Oh, doa ni astajib lakum. Allahu Akbar. Kita tak ada doa. Jadi puan kena doa banyak puan Kena doa banyak ke selawat. Puan dalam rumah puan tu biar gema dengan selawat. Maknanya kan, biar aura selawat tu ada, puan kena hidupkan selawat dalam rumah anda. Tak perlu terjerit-jerit, tak perlu kuat-kuat, tapi puan sekadar berselawat setiap masa. Tanam azam, beritizam untuk hidupkan selawat dalam rumah puan. Banyak ke selawat, insya-Allah. And puan akan dapat ketenangan setenang-tenangnya. Manusia yang putus asa ialah kafir. Jangan jadi orang kafir. Orang kafir saja yang putus asa. Kita jangan putus asa dengan Allah SWT. Ada jalan. Puan tak nampak bukan maknanya tak ada. Puan tak nampak bukan maknanya tak ada. Ada, insya-Allah. Dan kadang-kadang suami kita ni dia terlalu taksub dengan guru. Dia terlalu taksub dengan ilmu dia. Dan dia terlalu percaya. Ini bahaya ni. Tak ada. Setinggi mana pun, tak wali pun dia kena solat. Nabi pun solat. Nabi pun solat. Kan? Takkan guru kita solat? Allahu Akbar. And subhanallah. Terima kasih yang bagi topik cowboy. Okey. Soalan. Daripada Singapura datang. Okey, sahabat daripada Singapura, terima kasih. Daripada Siti Azura di TikTok. Betul tu Pak Riz, zaman sekarang banyak pegang gadget, tak kira suami, isteri atau anak-anak. Gadget ni jadi musuh, dia boleh jadi kawan. Kita rindu mak kita, gadget. Handphone boleh jadikan tempat untuk kita call mak bapak kita. Tapi kalau handphone ni tadi menjarakkan kita dengan mak bapak kita, sebaliknya dekat pula kita dengan maksiat, lingkuplah kita, celakalah kita. Nampak tak? Dunia hari ini, kan, dunia penuh maksiat. Dulu nak tengok maksiat kena sewa tape. Sewa tape. Nak tengok filem-filem lucah, kena sewa tape. Sekarang tak payah, hujung jari tuan-tuan. Hujung jari tekan dia keluar gambar bogel, keluar gambar lucah. Nampak tak betapa maksiat tu sangat dekat dengan kita. Sebab itulah kena nak jadi orang beriman ni tak boleh gurau-gurau, tak boleh main-main, kena kuatkan jiwa, kuatkan hati, kena fight. Nampak tak Kena betul-betul belajar agama, betul-betul ulang alik masjid dan surau, pergi kuliah, pergi dengar ceramah. Orang perempuan mungkin kekurangan masa, kan? Jadi jangan tertinggal ceramah-ceramah agama, kan? Oleh ustaz-ustaz yang kita tahu mereka berada jalan yang benar, seperti Ustaz Abdul Samad daripada Indonesia. Yang kita tahu dia kalau bicara penuh dengan ilmiah, dia buat kita rasa ya Allah, kalau dengar tu kita rasa ada solusi kepada jawapan dia. Nampak tak? Allahu Akbar. Ada solusi daripada apa yang dibincangkan. Ustaz Azhar Idrus, contohnya ni antara ustaz-ustaz yang saya suka. Kalau kita pondok ni saya suka juga Ustaz Syekh Nuruddin Al-Banjari contohnya. Saya suka walaupun dia tak banyak orang ikut dia dalam live, tak banyak, 20 orang, 30 orang, 40 orang, kan, tapi sangat berkesan bagi saya lah. Kan, sangat menarik. Dia pun lantang tu, dia cakap lepas tu pum gembat dia. Kan, Syekh Nuruddin Al-Banjari. Saya pernah hadir kuliah dia. Kan, dia njut macam tu je. Orang bercakap dia berhenti, dia njut je. Kan, bagus juga, tak ada adab. Kan, next. Daripada Intan Zulaiha, ni menjawab soalan pasal solat juga. Dia kata rukun Islam kedua solat 5 waktu sehari semalam. Ya, betul. Kan, apa nak cakap lagi? Dah memang dalam rukun. Faham tak? Next. Daripada Dr. Kereta. Assalamualaikum Pak Riz. Mohonkan urusan saya di pembudakan dapat terus istiqamah dalam mendekati Allah. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan
Sama-sama kita mengharapkan ihsan Allah, kasih sayang Allah. Sebab istiqamah ini Allah yang kirimkan kepada hamba-Nya yang Allah pilih. Istiqamah, kata guru saya, tak akan dapat sebarang orang. Bila Allah dah sayang orang tu, bila Allah dah muliakan orang tu, bila kita dalam masuk radar kasih sayang Allah, maka kita akan dapat istiqamah. Tak semua orang dapat. Ada orang semangat dia ulang alik masjid, lepas tu dia gaib. Ada orang dia semayang, tapi kemudian dia hilang. Awal waktu sekejap, lepas tu dah hilang balik. Memang, kalau anda dah dapat sesuatu yang baik, jaga dia dengan baik. Okok ni, kalau kamu nak hasil dia bagus, kamu kena jaga baju dia. And racun serangga, letak di tempat yang baik, tak bagi lalang naik, tak bagi rumput kacau dia. Nampak tak? Kita betul jaga. Jadi iman ni kena jaga, kena baja. Kan? Bila anda dah mula ulang alik masjid, cek kawan kamu, siapa kamu berkawan, dengan siapa kamu berkawan. Cek WhatsApp grup anda, yang mana tak boleh pakai, yang mana banyak maksiat, yang banyak lara, tinggalkan, keluarkan diri anda. Anda yang tak diri, bukan anda buang dorang, anda tak diri. Supaya anda tidak membaca benda-benda yang fitnah, benda-benda yang mengarut, politik, cerita-cerita maksiat, cerita-cerita fitnah, cerita hal orang, semua tak diri. Bila anda dah mula berjinak dengan agama, anda cek diri anda. Anda berada kat zon mana? Anda baru pergi masjid, anda baru jaga solat tahajud, anda baru kenal solat malam. Jadi nak jaga tu susah tau. Lebih susah nak jaga daripada nak cari. Nak pertahankan istiqamah tu susah, bukan semudah. Mudah yang kita cakap. Jadi kalau nak kekalkan diri dalam istiqamah, yang antaranya kamu kena cek hidup kamu setiap hari kamu buat apa. Apa yang kamu lakukan setiap hari. Nampak tak? Jadi perkara tu anda kena semak, anda kena peralusi, anda kena betulkan, anda kena perbaiki. Dengan siapa kamu berkawan, kan? Masa anda macam mana? Anda peruntukkan masa untuk apa? Dan ada tak kehidupan akhirat anda? Semua ni anda kena tahu. Barulah kita boleh sampai ke level istiqamah. Nampak? Wallahu alam. Next. Daripada Syaisha, Nur Syaisha di TikTok. Anak saya dah habis 30 juzuk. Lepas tu saya suruh dia belajar SPM. Tapi makin lama dia minat K-pop. Bila ibu, mak, bila kau suami SPM, kau ada minta tak? Kau ada minta tak daripada Allah? Minta tak? Allah bagi petunjuk. Ada minta tak? Nampak tak? Bila anak kita dah pegang Quran, kan, kita tak nampak Allah dah. Banyak mak bapak nak anak dia ambil SPM. Tengoklah kemampuan anak. Hala tuju dia apa? Visi dia apa? Misi dia apa? Matlamat hidup apa dia? Nampak tak? Engkau nak ambil SPM, lepas tu lepas ambil SPM kau nak pergi mana? Apa benda kau nak buat lepas tu? Banyak mak bapak hantar anak ke tahfiz sebab anak dia bodoh, anak dia tak pandai, anak tak cemerlang. Kemudian dia nak ambil SPM. Apa tujuan anak kita? Kan? Bila belajar tahfiz ke mana lepas tu? Kena ada perancangan, bukan dah habis baru nak fikir. Kena ada perancangan. Tak salah ambil SPM. Tapi kena ingat anak kita kuat tak jati diri dia? Kuat tak dia punya kendiri? Kuat tak dia punya jiwa? Dia dah campur kawan-kawan. Dia dah mula tinggalkan Quran. Dia banyak handphone. Dia bukan K-pop saja, Z-pop, C-pop, D-pop, babi pop. Semua banyak benda yang mempengaruhi dia. Nampak tak? Macam-macam. Bila anak kita kat madrasah, kat pondok, memang terjagalah. Sebab yang jaga tu ustaz. Dia ada peraturan. Dia pandang kanan, budak tengah baca Quran. Dia pandang depan, budak baca Quran. Dia pandang belakang, baca Quran. Dia pandang kiri, baca Quran. Mana ada benda tu kat dunia luar? Nampak tak? Dunia realiti tak macam tu. Sebab tu kita sebagai ustaz, kita yang bangunkan madrasah, kita berjuang di madrasah, kita kena lahirkan pelajar-pelajar yang nak hidup kat luar, bukan hidup kat madrasah. Ini teguran ikhlas saya pada ustaz-ustaz. Jangan berbangga, jangan sombong. Saya dah lahirkan pelajar-pelajar hafiz 56 orang, 83 orang. Tapi kau dah sediakan tak produk ni nak berjuang kat dunia masyarakat, dunia luar. Nampak tak? Ini saya tegur bukan sebab saya pandai. Kita sama-sama tegur tau. Sebab saya ni bebal juga, bodoh juga. And banyak tak tahu. Tapi saya tegurlah benda yang saya rasa kita boleh betulkan. Sampai tak tegur, tak boleh tegur, itu bukan orang beriman namanya. Nampak tak? Bila kita baca, ada orang boleh tegur. Waktu kita solat tadi kita sangkut, ada orang boleh bantu. Engkau hebat kan, engkau hafiz kan, tapi kenapa sangkut? Allah tak izinkan kau. Nampak tak? Allah sangkutkan kau. Ada orang tegur. Itu bukan nak merendahkan kau, nak menjadikan kau seorang hamba yang bergantung pada dia, yang tak sombong, tak angkuh. Macam sekali Allah tarbiyah kita. Tak faham lah. Jadi ibu, ayah, bila anak habis 30 juzuk, susun betul-betul hidup dia. Satu saya sangat suka, kalau budak habis 30 juzuk, sambung pula buat kitab.
Kalau dia nak berniaga, susun betul. Masuk dalam dunia perniagaan dalam bentuk bagi seminar-seminar perniagaan. Pada waktu sama kita kena pimpin dia, kena tarbiyah dia, jangan lepas terus. Tuan-tuan, kalau kucing pun dia jinak, engkau lepaskan dia, dia lalai dengan kucing-kucing lain, dia dah kejar betina, kan? Dia takkan balik rumah. Kucing tu, engkau belai dia, engkau gomol dia, engkau bagi dia makan, makan paling terbaik engkau bagi dalam rumah. Dia terlepas, dia tak tahu balik. Orang lain pula ambil, nampak? Orang lain ambil. Orang lain pula ambil. Anak engkau, walaupun terdidik dan ditarbiyah di pondok, kalau dia terlepas, kan? Orang lain ambil. Siapa ambil? Iblis ambil, syaitan ambil. Remaja-remaja yang nakal ambil. Remaja-remaja yang sesat ambil. Kawan-kawan, rakan-rakan sebaya yang rosak akhlak dia akan ambil. Faham ke faham ni? Kan? Ini cabaran besar untuk institusi pondok. Saya sentiasa fikir benda ni. Kan? Lepas ni budak nak apa? Kadang-kadang terbeban untuk saya juga. Sebab anak-anak masa saya ambil bekerja dengan tim saya. Bekerja dengan tim saya aturkan dia untuk ambil ni, buat ni, buat ni. Memang terbeban lah, bukan senang. Banyak pakai duit. Kan? Nak buat ni semua. Kan? Jadi itu yang kita kerja kuat. Allahu Akbar. Allah ada, insya-Allah tak ada penting. Tak pening. Next. Daripada Puan Jamilah di TikTok. Assalamualaikum. Lepas solat boleh ke saya berdoa dalam bahasa Malaysia? Apa salah nak bahasa Jepun tak apa. Kami syatuna Yokoyama ya. Kan? Nak cakap bahasa apa satu dunia dia. Ingat tak ada satu cerita. Tu ambil air sejuk. Ada satu seorang Cina Indonesia. Ada dapat tak video dia? Tu Cina Indonesia ni. Dia jual Cina Singapura. Dia jual cakut tiaw tak saya ke. Dia jual apa mi. Dia jual mi tepi jalan. Dia jual going mi. Kan? Tapi sebab hidup dengan masyarakat majmuk Indonesia, Malaysia, Singapura, kita ni mempunyai hidup yang lebih kurang sama. Kan? Indonesia lagi banyaklah suku kaum dia, lagi besar lah. Malaysia, Singapura ni lebih kurang sama. Cina, Melayu, India ni paling banyak. Dia selalu jumpa orang Melayu apa. Satu hari dia pergi kat Gelang. Dulu saya kecil-kecil, masa kecil-kecil selalu pergi Gelang Singapura. Sebab saya ada saudara di Singapura. Banyak saudara saya di Singapura. Dan lepas tu dia pergi-pergi, dia nampak satu kedai jual Al-Quran. Dia tanya, ada tak jual apa Quran dalam bahasa Mandarin? Orang tu kata tak ada. Tapi menariknya dalam kedai tu ada seorang Mandarin, seorang ustazah Mandarin. Dia kata saya ada, awak nak dia bagi. Kenapa? Sebab saya nak baca, nak tengok. Jatuh cinta pada Islam. Akhir masuk Islam. Al-Quran tu dalam bahasa Mandarin. Dia tulis terjemahan tu dalam bahasa Mandarin kan. Nampak tak? Boleh je. Apa bahasa pun. Kan? Sebaik-baiknya bahasa Arab. Lebih afdal faham apa yang kita doakan. Ya Allah, rahmatilah hidup aku. Faham tak? Faham. Teruskan. Tak ada masalah. Sebab doa kita tidak terikat bahasa apa. Tapi konten siapa. Bukan bahasa tu, konten apa. Ya Allah, jadikan aku orang pandai, jadikan aku kaya, jadikan aku cemerlang, jadikan aku billionaire, jadikan aku. Sombong, aku saja. Tak ada ummah. Tak ada umat Islam. Astaghfirullahalazim lil mu'minina wal mu'minat. Nampak tak? Tinggi istighfar tu. Untuk mu'minin dan mu'minat. Nampak tak? Tinggi istighfar. Allahu Akbar. Doa untuk ummah. Doa untuk kita faham lebih baik. Next. Daripada Maznah Saad di TikTok. Kalau kita nak qada solat, lepas solat fardu kita terus bangun qada atau zikir dan berdoa dulu baru bangun? Boleh. Nak turun qada pun tak apa, nak doa pun tak apa. Tak apa, tak ada ketetapan. Yang menyangkutkan apa yang perlu buat tu. Kalau kita pergi masjid, kita akan nampak banyak orang Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia terus bangun. Kan? Buat solat sunat selepas 2 rakaat, selepas solat wajib. Ada juga. Nak tunggu sampai wirid boleh juga. Kan? Terpulang. Nak wuduk, nak ambil solat apa qada terus, tak ada masalah. Lepas tu kan kita doa lah. Kan? Boleh. Sebab solat qada saja yang boleh dibuat pada bila-bila masa. Solat sunat lain tak boleh. Lepas subuh tak boleh solat sampailah naik matahari. Selepas solat sunat Isra baru boleh buat sunat-sunat yang lain. Tapi tidak pada solat sunat qada. Boleh berlaku pada bila-bila masa. Lepas solat subuh, nak solat qada subuh boleh. Tapi tak ada
Dan solat sunat 2 rakaat selepas subuh tak ada. Tapi solat sunat, solat qada subuh ada. Boleh buat selepas solat subuh. Boleh. Next. Daripada TikTok Bang Salim Zalben, Pak Riz, saya nak tanya, kita dah pernah bantu kawan-kawan, tapi kawan tu lupa sama kita atau pura-pura lupa? Untung awak. Kalau awak pun buat lupa baik, perbuatan baik awak kat dia, dah settle. Saya pun nak berada kat level macam tu juga. Kan? Iaitu level orang-orang yang terlupa yang dia pernah buat baik dengan orang. Dia asyik fikir baik orang kat atas dia. Kan? Tahu tak pakaian ahli syurga? Tahu pakaian ahli syurga? Dia tak akan ingat perbuatan baik dia kepada orang, tapi dia asyik ingat perbuatan baik orang kat atas dia. Boleh ulang sama. Ikut cakap saya? Ikut cakap saya sekarang. Ikut. 1, 2, 3. Dan pakaian ahli syurga ialah dia sentiasa ingat perbuatan baik orang kepada dia, dan dia lupakan perbuatan baik dia kepada orang. Boleh faham tak? And orang yang berpakaian ahli syurga, orang yang menjadi ahli syurga ni, antara karakter dia ketika hidup, dia lupakan perbuatan baik dia kepada orang, tetapi dia sentiasa ingat perbuatan baik orang ke atas dia. Itu adalah pakaian yang pernah dipakai oleh orang yang hari ini dia damai dan tenang di alam barzah, kerana namanya tercalon ke syurga Allah. Namanya tercalon dengan pakaian akhlaknya di dunia ketika dia hidup. Dia lupakan setiap perbuatan baik dia kepada orang, dan telah menyelamatkan dia untuk mengungkit claim dan blame, cerita kat orang perbuatan baik dia. Nampak tak? Sebaliknya dia sentiasa ingat perbuatan baik orang kat atas dia walaupun sedikit. Allahu Akbar. Nampak tuan-tuan? Boleh. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan dan saya, kita doakan semua kita boleh memakai pakaian ahli syurga. Itu baru satu, banyak lagi pakaian ahli syurga. Sentiasa fikir bagaimana kita nak buat supaya hati kita sentiasa ingat benda baik orang, lupakan perbuatan baik kita pada orang. Puan, saya dah jawab soalan tu. Nampak kalau nak pakai ahli neraka senang je. Ungkit dia apa kita dah buat. Aku. Habis. Next. Daripada Lisa HQ, benar Pak Riz sukan SD Komah satu cabaran juga tu? Ya, betul. Sama dengan saya, tak pada Allah setiap masa, setiap ruang yang ada, setiap masa yang Allah kirimkan pada kita. Semuanya nanti Allah akan tanya di akhirat, untuk kita kekal beristiqamah pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kekal mencari Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sentiasa beribadah pada Allah. Masa kita semakin suntuk. Masa kita bukan banyak pun tuan-tuan. Tak banyak masa yang tinggal, tak banyak masa pun berbaki. Jadi marilah kita manfaatkan masa yang berbaki ni untuk buat 1001 kebaikan. Untuk buat 1001 kebaikan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita yang terbaik di sisi dia. Wallahu alam. Daripada Atikah Ali di TikTok, ramai ibu bapa yang masukkan anak ke madrasah kerana faktor pembelajaran yang merosot dan tabiat buruk. Memanglah, broken family, susah, anak nakal, anak bermasalah, mak bapak tak boleh jaga anak, mak bapak dah putus asa dengan anak. Sayang kan? Madrasah sentiasa masa dipandang satu institusi yang terkebelakang, sedangkan masa inilah menjadi ejen penyelamat iman anak bangsa kita. Madrasah adalah hero-hero yang tidak didendang. Senang-senang nak tutup madrasah kepada pemimpin, kepada pemimpin-pemimpin, kepada raja-raja Melayu, kepada pemimpin-pemimpin parti politik. Tolonglah jangan dizalimi perjuangan madrasah. Tolong dibantu, jangan ditutup. Sebab anda tak faham tentang apa yang sedang berlaku di madrasah. Kepada mereka yang diamanahkan oleh Allah memberi nasihat kepada pemimpin-pemimpin, jangan salah bagi nasihat. Saya dengar cerita banyak masa diarahkan tutup sebab tak ada CF, tak ada bangunan yang ada CF. Kalau bangunan tak selamat, bantu dia. Kalau bangunan tak ada CF, bantu dia. Kalau boleh bagi CF pun mudahkan. Madrasah dimiliki oleh banyak orang susah. Ustaz-ustaz ni ada banyak ilmu tapi tak banyak duit. Kalau nak pakai kontraktor, nak ambil kontraktor sana, nak buat pelan apa, melibatkan kos yang besar, bantu mereka. Anda bantu orang berjuang untuk agama, Allah akan bantu hidup anda.
Kita negara Islam. Satu kerugian besar bila kita mengarahkan madrasah-madrasah ditutup hanya kerana tak ada CF. Sedangkan mereka ada ilmu. Kalau bangunan tu tak selamat, tolong dia untuk dapatkan bangunan-bangunan yang selamat. Kalau bangunan tak sesuai untuk madrasah, bantu dia supaya bangunan tu akhirnya boleh digunakan. Kalau boleh dibaik pulih, bantulah. Dan insya-Allah. Sebab madrasah ni satu institusi yang terlalu banyak jasa dia kepada masyarakat. Anak-anak yang mak bapak dah bercerai-berai dan tak nak jaga anak-anak ni, maka madrasah harapan mereka. Bagi ibu yang tak mampu nak jaga anak, yang selalu bergaduh adik-beradik, yang nakal, yang bermasalah, yang dah main dadah, dah hidup gam, bawa betina, bawa ikut jantan kulu kili siang malam, mak bapak dah tak mampu nak uruskan anak, maka dihantar ke madrasah. Bukan sedikit tuan-tuan, anak remaja yang rosak akhlaknya, rosak adabnya, telah berjaya diselamatkan, tetapi tidak didendangkan dalam masyarakat. Kalau ahli bomba selamatkan seorang orang lemas, dia jadi wira, dikalungkan dengan 1001 pujian, masuk surat khabar, masuk berita. Kamu tak pernah faham betapa banyaknya ustaz-ustaz di pondok-pondok telah berjaya menyelamatkan anak bangsa kita yang lemas dengan dunia ini, yang kembali kepada Allah, yang dulunya berzina, yang dulunya minum arak, yang dulunya hampir nak murtad, yang dulunya maki hamun mak bapak, tendang mak bapak, curi duit mak bapak, kena buang sekolah, yang dulunya macam sampah sarap dalam masyarakat. Bukan sedikit ustaz-ustaz yang berempah pulas selamatkan iman anak-anak ini. Tapi mereka tidak didendang, dan mereka pun tak mahu didendang. Mereka pun tak mahu diiktiraf sebagai hero. Mereka pun tak mahu dikalungkan sebagai seorang juara. Perjuangan mereka kerana cintakan Rasulullah. Perjuangan mereka kerana cintakan agama ini. Mana kamu tahu? Jadi tolong jangan tutup madrasah, jangan tekan madrasah, jangan hina madrasah. Hanya 1-2 kes di madrasah, semua madrasah dihina, dimaki, hamun, dicaci, dikutuk. Dilemparkan dengan najis, dilempar dengan nista, dilemparkan dengan kata-kata penuh keburukan. Datang nak bergaduh, nak bertumbuk, nak bantai ustaz. Allahu Akbar. Next. Daripada 4K, salam Pak Haris. Macam mana nak tundukkan lisan daripada hati agar tidak berkata perkara yang tidak baik? Dengan siapa kamu berkawan? Dengan siapa kamu? Dia nak berkawan dengan kita tu. Dan dengan siapa kamu berkawan? Bagaimana kamu habiskan masa kamu dalam kehidupan kamu setiap hari? Semua ini mempengaruhi perjalanan hidup anda. Kamu berkawan dengan siapa akan mempengaruhi siapa kamu. Apa yang kamu tengok akan mempengaruhi siapa kamu. Apa yang kamu habiskan setiap hari itu, kamu buat apa, akan mempengaruhi hidup kamu. Akan keluar kata-kata yang buruk atau yang baik, itu bergantung kepada siapa kamu, bergantung pada apa yang kamu buat setiap hari. Mata kamu tengok apa, kamu pegang apa. Kalau kamu sentiasa pegang Quran, baca Al-Quran, mulut yang sentiasa muji Allah tidak akan sama sekali menghina orang, insya-Allah. Mulut sentiasa bertasbih, berzikir, berselawat, sangat sukar untuk menyebut perkara-perkara yang penuh dengan noda dan dosa. Kalau ia berlaku, latih lagi diri. Jangan putus asa. InsyaAllah lama-lama kamu akan terfikir bila nak bercakap. Sebelum ni maki macam tu je, tak fikir. Sekarang dah boleh fikir. Nampak tak Allah sayang kita. Dan Allah akan bagi ilham. Allah akan bagi kita kefahaman. Allahumma faqihu fid din. Allah yang bagi kita faham tentang agama ni. InsyaAllah. Percaya. InsyaAllah. Okay, insyaAllah tuan-tuan. Walaupun ada soalan lagi, tapi saya rasa nak bagi cukuplah. Dan bagi saya ruang untuk siapkan diri untuk solat. Dan sebab saya dah mula awal. Terima kasih yang bagi masih Rusni, Cikgu Ramla. Lama saya tak sebut nama ni. Terima kasih yang dah lama tinggalkan saya di Facebook, datang balik. Alhamdulillah, walaupun kita punya medium ni dah disekat, dia blok secara senyap, memang kita tak dapat lepas lah. Tapi alhamdulillah, apa dia panggil? Shadow ban. Tapi tak apalah, kita teruskan. Yang ada ni pun alhamdulillah. Okey, insyaAllah saya nak undur diri. Banyak jugalah yang baru join, khususnya TikTok. InsyaAllah, terima kasih semua. Saya nak undur diri, terima kasih semua. 24 dan 12 di City Convention Center. Saya nak jumpa anda semua. Jangan tak datang, hadir. Daftarkan diri. Di TikTok ada nama saya tu, Pak Haris Motivasi. Tekan, dapatkan maklumat situ. InsyaAllah, saya serah pada saudara Syafiq. Al-Fatihah.
Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Aris. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa anda untuk sama-sama kita duduk dan mendengar perkongsian yang menarik daripada Pak Aris, insya-Allah. Dan kepada anda yang mungkin kali pertama hadir dalam live bersama dengan Pak Aris, terima kasih. Salam upah untuk anda. Dan untuk pengalaman anda, izinkan saya memperkenalkan Pak Aris dulu. Pak Aris adalah merupakan seorang pakar perunding ilmu kekeluargaan, pakar karakter yang telah pun berpengalaman hampir 26 tahun. Jadi Pak Aris dah menganjurkan berbagai seminar, dah bangunkan pelbagai kem-kem motivasi selama 26 tahun ni, dan pelbagai kes-kes keluarga yang telah pun Pak Aris bantu dengan izin Allah SWT lah. Jadi dengan kesedaran ini, dengan rasa kerisauan inilah, dengan kita lihat keadaan keluarga kita, institusi keluarga kita di Malaysia khususnya, yang makin lama makin berbahaya lah kalau kita tak buat sesuatu tindakan kan. Kalau ada orang kata keluarga saya okey je, ingat hujan tu akan tiba, lambat atau cepat dia dalam keluarga kita. Jadi sekurang-kurangnya kita ada ilmu ataupun sediakan payung sebelum hujan, seandainya hujan tersebut tiba dalam keluarga kita. Jadi harap-harap pada perempuan yang hadir dalam live ini dapatlah sama-sama kita kekal bersama live Pak Aris, sama ada di TikTok ataupun di platform satu lagi tu, di mana Pak Aris bersiaran langsung hampir setiap hari kecuali hari Ahad. Dan hari Ahad pun kalau Pak Aris berkesempatan, Pak Aris akan buat live lah. Tapi hari Isnin hingga Sabtu memang Pak Aris akan buat live, di mana Pak Aris akan kongsikan isu-isu semasa, dan Pak Aris buka ruang pada tuan-tuan dan puan untuk bertanya soalan berkaitan dengan isu-isu kekeluargaan. Kadang-kadang kita tak tahu nak rujuk dengan siapa. Jadi sekarang ni kita dah ada live bersama dengan Pak Aris. Jadi anda ada orang yang berpengalaman untuk anda rujuk, dapatkan pandangan untuk anda menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin anda sedang hadapi dan mungkin bakal kita hadapi suatu hari nanti. Kita tak tahu kan kehidupan ini macam mana, insya-Allah. Jadi tuan-puan, izinkan saya mempromosikan sekali lagi pada tuan-puan berkaitan dengan seminar kekeluargaan anjuran Pak Aris pada 24 Disember. Pada 24 Disember 2023 bertempat di mana? Di Setia City Convention Center Setia Alam Selangor. Di Setia City Convention Center Setia Alam Selangor, di mana Pak Aris nak kumpulkan semua follower Pak Aris, sahabat-sahabat syurga di luar sana. Jomlah sama-sama kita setkan tarikh ini untuk sama-sama kita hadir pada 24 Disember ini untuk kita belajar ilmu kekeluargaan bersama-sama daripada pagi sampai petang di tempat yang eksklusif, di mana Pak Aris nak jumpa anda semua. Pak Aris nak kongsikan banyak ilmu-ilmu menarik yang pastinya sangat-sangat, orang kata kadang-kadang kita pun tak terfikir ilmu-ilmu tersebut. Jadi apa salah kiranya kita pinjamlah sedikit masa kita untuk kita hadir ke seminar bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center Setia Alam Selangor. Okey, insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan. Cara-cara nak menyertai mudah saja tuan-puan. Jika anda menonton daripada platform satu lagi tu, dah ada dah kat situ, anda tekan saja. Dan jika anda menonton daripada platform TikTok, anda bolehlah pergi ke TikTok profile Pak Aris Motivasi, Pak Aris Gallery, ataupun di TikTok Star Pak Aris. Di bahagian profile tu ada cara-cara untuk berhubung dengan kami, untuk kami terangkan cara-cara untuk anda mendaftar ke seminar keluarga bersama dengan Pak Aris pada hujung tahun ini, insya-Allah tuan-puan. Jika bukan kita selamatkan keluarga kita, maka siapa lagi kan? Tak ramai orang nak fikirkan keluarga kita kan. Jadi kita lah yang kena bertindak sekarang untuk pastikan keluarga kita sentiasa berada di right track, insya-Allah, mengikut pendekatan Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah. Dan pada anda yang ingin support produk-produk daripada Pak Aris, iaitu Pak Aris Coffee, boleh berhubung dengan kami juga. Jika anda ada keinginan untuk menghantar anak-anak anda belajar di Madrasah Pak Aris, boleh juga berhubung dengan kami, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan kerana Pak Aris dah buka pendaftaran untuk sesi 2024, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Terima kasih tuan-puan kerana meluangkan masa anda. Mudah-mudahan Allah membalas atau membayar anda dengan pahala yang berlipat kali ganda kerana mengimarahkan live majlis ilmu kita pada pagi ataupun tengah hari ini, insya-Allah. Terima kasih tuan-puan. Jangan lupa untuk support juga konten-konten Pak Aris di TikTok Motivasi, Pak Aris Gallery dan Star Pak Aris, dan di platform yang satu lagi itulah. Tak boleh sebut. Okey, terima kasih tuan-puan, insya-Allah. Mudah-mudahan ada rezeki kita bertemu lagi, insya-Allah, dalam live berikutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.